Dan salam sejahtera kepada semua anak-anak dalam kelas 3 maju dan juga 3 usaha. Okey, jadi untuk hari ini cikgu terus masuklah topik kita yang pertama untuk tingkatan 3 sebab cikgu tak naklah kita buang masa jadi tanpa melengahkan masa, kita terus pergi pada ni dia paparan di hadapan kamu ini, okey. Sila lihat dengan baik. Okey, so kat sini kita ada topik yang pertama bab 1 iaitu indeks. Okey, 1.1. Okey, tata tanda indeks. Okey. Standard pembelajaran. Okey, untuk hari ini adalah kita nak mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks. Okey, dan menghuraikan maksudnya. Okey, kita ada, kalau kamu lihat pada ayat ini mungkin kamu kurang jelas lah. Tapi sebenarnya ini kamu dah jumpa semasa kamu di tingkatan 1 tak apa. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, kita ada di sini. Ini adalah satu, kita katakan sebagai rumus lah ataupun formula kat sini. Okey, di mana kita ada A yang besar ni, A ni, okey, dan juga N A ni adalah merujuk kepada asas, okey. Manakala N ini merujuk kepada indeks. Okey, atau dalam bahasa mudahnya kuasa lah ini rumus secara umum lah. Okey. A adalah asas, N adalah indeks. Kena ingat ini, okey. Penekanan di sini A adalah asas, N adalah indeks. Okey, jadi kita terus pergi pada contoh kalau tadi kita dah kenal tentang suatu rumus secara umum, A asas, N indeks. Sekarang kita lihat contoh jadi kat sini kita ada yang pertama A. Okey, kita ada 4 ni ini macam mana nak baca dia? Okey, 4 kuasa 2 4 kuasa 2. Di mana 4 ini merujuk kepada apa kelas? Kepada asas dia adalah asas. Okey. A, cikgu buatlah kurungan A. Manakala 2 yang dekat atas ni adalah merujuk kepada indeks. Okey. Indeks ataupun sama dengan N lah. Okey. 4 kuasa 2. Okey. Contoh yang berikutnya B, 0.5 kuasa 2. Okey. Jadi kita nak tentukan mana asas, mana indeks. Okey, yang bahagian yang 0.5 ini adalah asas. Okey. Manakala kuasa yang di atas ni, 2 kecil ni adalah merujuk kepada indeks. Okey. Tak susah pun, senang je sebenarnya. Okey. Kemudian contoh yang terakhir kat sini kita ada dalam bentuk pecahan. Okey, 1/3 kuasa 4. Ini cara sebutannya jadi asas dia adalah 1/3. Saya tulis kat sini asas. Manakala 4 yang kecil di atas ini merujuk kepada indeks. Okey. Okey, jadi cikgu nak berbalik semula pada kertas yang pertama tadi. Okey, jadi kalau kamu lihat A, okey, A asas ni, okey, A ni dan juga N ini, indeks ini adalah disebut sebagai tata tanda indeks. Okey, ini adalah bentuk bagi tata tanda indeks N ni, okey. Kemudian sekarang kita nak pergi pada bahagian berikutnya. Okey, di mana kita nak tukarkan bentuk tata tanda indeks ini AN ini kepada pendaraban berulang. Ini adalah pendaraban berulang. Di mana kalau kita nak tentukan pendaraban berulang bagi tata tanda indeks, kita kena lihat pada asas dan juga indeks lah. Okey, contoh kat sini. Okey, kita ada 5 asas dia 5, indeks dia 6. Okey, apa yang kamu kena buat kat sini untuk kita
kita terbitkan ia dalam bentuk pendaraban berulang, kita akan lihat pada asasnya 5 ini. Bermakna 5 ini, iaitu asas ini, kita akan darabkan dengan dirinya sebanyak berapa kali? Kita akan lihat pada indeks. Kalau sini indeks dia 6, bermakna 5 ini kita akan darabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Sebab indeks dia 6. Jadi cikgu akan buat kat sini. 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 dan darab 5. Sebanyak 6 kali. Asas ni kita akan darabkan, iaitu 5 dengan dirinya sendiri sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Sebab kita lihat pada indeks ini 6. Berapa banyak kali kita perlu ulang pendaraban ini? Bergantung kepada nilai indeks di atas ini. Itu kaedah dia. Sekarang kita pergi contoh yang kedua. Kita ada 0.3 kuasa 4. Ini adalah bentuk tata tanda indeks. Kita nak tukar ia kepada pendaraban. Pendaraban berulang. A darab A darab A darab A lah. Jadi kita kena tentukan dahulu 0.3 ini adalah nilai bagi A, asas, dan 4 ini adalah nilai bagi N, iaitu indeks. Jadi asas ini kita akan darabkan, iaitu 0.3. Kita akan darabkan dengan dirinya sendiri berapa kali? Lihat pada indeks inilah. 4. Jadi 0.3 ni kita akan darabkan sebanyak 4 kali. 0.3 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.3. Cukup. 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah tukarkan 0.3 kuasa 4 ini kepada pendaraban berulang di sini. Ini untuk perpuluhan lah. Contoh seterusnya adalah pecahan. Pun sama sahaja, tentukan dahulu yang mana satu asas. 1/4 ini adalah nilai A, asas. 5 ini merujuk kepada N, iaitu indeks. Jadi kita tukarkan kepada pendaraban berulang. Asasnya kita tulis. Kalau cikgu akan buat dalam bentuk kurungan lah. Untuk orang kata apa ni, memudahkan kamu, tak tulis pun tak apa. Tapi sebaik-baiknya kamu letaklah kurungan sekiranya ada pecahan ataupun perpuluhan. Sebab apa? Kadang-kadang dalam pecahan ini ada nilai negatif. Jadi lebih baik kamu letak kurungan. Walaupun positif, letak sahaja kurungan. Contoh, 1/4. Kita akan darabkan sebanyak 5 kali. Sebab apa? Indeks ni kat sini 5. So, 1/4 darab dengan 1/4. Buat sebanyak 5 kali lah. 1/4 darab 1/4. Dan yang terakhir darab dengan 1/4. Siap. Untuk yang ketiga. Yang keempat, kita ada ni melibatkan negatif. So biasanya kalau soalan melibatkan negatif, letak kurungan. Jadi kita tahulah negatif 3 ni adalah A, 4 ini adalah nilai N. Jadi asas dia kita akan darabkan dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali? 4 kali lah, sebab indeks kat sini ada 4. Jadi saya buat kurungan negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3 darab negatif 3. Untuk pengajaran dengan cikgu ini, kalau kamu jumpa ada negatif, terus letak kurungan. Terus letak kurungan. Itu yang kamu kena jelas kat sini. Jadi ini adalah kaedah bagaimana kita nak tukarkan tata tanda indeks kepada kaedah pendaraban berulang. Sekarang kita nak tukar pula. Bagaimana pula kita nak tukarkan daripada susunan dalam bentuk pendaraban berulang kepada bentuk tata tanda indeks.
Okey, tak susah pun sebenarnya. Okey, first kali kita kena lihat pada kita kena tentukanlah asasnya yang mana. Okey, dan bagaimana kita nak tentukan indeksnya. Okey. Jadi kalau kamu lihat di sini, okey, soalan yang pertama ni kita ada 4 darab 4 darab 4. Bermakna 4 ini okey, nombor yang didarabkan dengan dirinya sendiri. Okey, sebanyak 3 kali. Jadi 4 ini merujuk kepada asas lah A. So 4 tulis 4. Okey, bagaimana kita nak tentukan indeks? Kita kena lihat berapa kali bilangan asas ini didarab. So ada 1, ada 2, ada 3 kan. So indeksnya adalah 3 lah. Jadi 4 kuasa 3. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada 0.6 darab 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Jadi kat sini 0.6 ini adalah asasnya, iaitu A. Tulis terus kat sini 0.6. Okey, kita nak tentukan indeksnya, kita kena lihat pula pada bilangan kali asas didarab. So ada berapa asas kat sini? 1, 2, 3, 4. So ada 4 lah, bermakna indeksnya adalah 4. Okey. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga kita ada 2/3 darab 2/3 darab 2/3 darab 2/3 darab 2/3. Okey, jadi 2/3 ini merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada asas. So 2/3. Okey. Sekarang kita nak tentukan N, nilai indeks. So kita lihatlah berapa kali bilangan asas ini didarab. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N dia adalah 5. Okey. Jadi 2/3 kuasa 5. Ataupun kamu boleh tulis jawapannya dalam kurungan 2/3 kuasa 5. Okey. Dapat sama je. Okey, betul juga kalau kamu tulis dalam kurungan. Okey, sekarang yang terakhir, yang keempat, kita ada negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4 darab negatif 4. Jadi kita boleh tahulah kalau nombor yang sama ini didarab berulang kali, itu merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada asas, okey, iaitu negatif 4. Okey, tips dia bila ada negatif, tulis kurungan negatif 4. Okey, buat kurungan. Okey, ini adalah asas, iaitu negatif 4. Okey, sekarang kita nak tentukan nilai indeksnya, iaitu N. Kita kena lihat pada berapa kali bilangan asas didarab. So ni asas 1, 2, 3, 4. Jadi indeksnya adalah bersamaan dengan 4. Okey, siap dah. Okey, keempat-empat soalan ini. Bagaimana kita nak tukarkan pula daripada susunan pendaraban berulang kepada tata tanda indeks. Okey. Jadi selepas ini cikgu nak kamu tugasan yang seterusnya adalah di sini buku latihan 1 ni buku barulah. Okey. Mat 1 kita akan guna 3 buku Mat 1, Mat 2 dan Mat 3. Okey, buku latihan 1 untuk hari ini. Okey, buka buku teks kamu muka surat 3. Okey, soalan nombor 2, selesaikan soalan nombor 2 A, C, F dan juga soalan nombor 3 A, B, C, G. Okey, so ada 5 soalan daripada 2 soalan ini. Okey, yang penting sekali kat sini yang ketiga ni, ingat sila sediakan ruangan indeks di hadapan. Maksudnya tinggalkan satu halaman kosong pada buku latihan. Muka depan tu ada kertas helai yang pertama, kosongkan untuk kamu tulis ruangan indeks. Okey, yang mana perlu ada nombor, perlu ada perkara, perlu ada catatan lah. Okey. Kan pada buku kamu tu nanti kamu gariskan lah. Okey, ada nombor, ada perkara. Perkara ni tajuk untuk hari ini. Okey, tajuk dia adalah yang tadilah cikgu sebut tu. Okey. Apa dia? Ni dia 1.1 tata tanda indeks. Okey, standard pembelajaran. Ni dia. Salinlah mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya. Okey, salin ini dalam kamu punya ruangan indeks. Okey. Itu saja untuk
hari ini. Nanti kalau kamu dah lengkapkan soalan kamu ini, kamu boleh hantar. Nanti cikgu akan beritahu lah bagaimana cara nak hantar, okey, hasil kerja kamu. Okey, jadi mudah-mudahan untuk hari ini dapat memberi manfaat lah. Okey, hasil perkongsian ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini. Jadi insya-Allah tolong selesaikan tugasan yang cikgu bagi. Okey, kalau ada masalah boleh PM dalam grup ataupun PM personal cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.